Okey, kalau kita tengok bumi AG untuk bumi AG lawan R, pecotan melawan R, jarak, kita akan dapat macam ni lah. Satu garis lurus. Kemudian di sini dia berkadar songsang dengan R kuasa 2, berkadar songsang dengan R kuasa 2, berkadar terus. Di sini adalah nilai pecotan paling maksimum iaitu 9.81. Okey, kita tahu tenaga keupayaan graviti dia, tenaga keupayaan graviti selalu kita guna dalam pengiraan U dengan tanda U adalah mgh. U adalah mgh. Itu untuk dekat sangat dengan permukaan bumi lah, yang berdekatan dengan permukaan bumi. Kalau tinggi sikit pun dia tak menjejaskan radius, tidak menjejaskan radius. Terlalu kecil berbanding dengan radius bumi itu sendiri. Terlalu kecil jarak dia. So kita guna tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan dia adalah mgh sahaja. mgh sahaja. Tapi bila kita berada di altitude yang agak jauh, berkilo-kilometer jauh, jadi kita tak boleh guna mgh sebab G dia berubah. Sebab G dia telah berubah secara eksponensial, sebab G dia telah berubah. Okey, sekarang kita masuk 7.2a, define gravitational potential energy. So you should be able, learning outcome, you should be able to define gravitational potential energy. Di mana dia kata gravitational potential energy U sebelum ni kita gunakan dia sebagai U is equal to mgh. Mgh is defined as the work done by an external force in bringing the test mass from infinity to a point. Bermaksud saya anggap point mass itu adalah awak. Mass itu adalah point test ataupun test mass itu adalah awak. Saya nak bawa awak dari infinity ke satu titik di altitude bumi. Saya nak bawa awak daripada infinity. Awak ni sebagai bahan uji saya untuk eksperimen. Saya nak bawa awak ke satu altitude, satu titik di atas permukaan bumi. Jadi, berapakah kerja yang dilakukan? Kerja yang dilakukan ini adalah sama dengan gravitational potential energy. Itulah yang dimaksudkan gravitational potential energy. Nanti kita tengok macam mana pengiraannya. Okay, given the work done in bringing the test mass from one point to another is, ini equation yang awak kena tahu minus G, gravitational constant, universal constant, M besar kali M kecil. M besar ini adalah planet yang besar, objek yang besar. M kecil ini adalah yang ditarik graviti oleh objek yang besar ini. 1 over R2. R2 adalah final. R1 adalah inertial. Lepas tu, okey, kita boleh tengok, nanti akan faham. Mula-mula awak just tengok sahaja apa yang awak kena ketahui. So, nilai ini bersamaan dengan yang sebelah sini. Yang ni tolak kosong. Kenapa kosong? Sebab inertial dia daripada infinity. So, infinity, 1 over infinity is equal to 0. Jadi, equation jadilah macam ni. Dan kita akan dapati U is equal to W is equal to minus capital G, capital M over R2. R2 ini adalah final radius. Di mana kedudukan akhir awak daripada infinity. Jadi kedudukan di titik ini adalah jarak di antara titik ke pusat bumi. Jadi apakah dia gravitational potential energy? Dia adalah work done by an external force in bringing U daripada infinity ke satu point tertentu. Okey, satu point tertentu. Macam manakah keadaan dia? Okey, keadaan dia begini. Sekejap Keadaan dia begini. Ni daripada infinity kita nak bawa ke satu point tertentu. Daripada infinity kita nak bawa ke
point tertentu. Jadi persamaan ni final kan? Final tolak initial. Final tolak initial. Di mana initial adalah tolak kosong. Kosong. Sebab 1 over infinity. 1 over infinity. From infinity. Di mana R1 ataupun R initial adalah infinity kepada R2 ataupun R final. Jadi inilah U gravitational potential energy is defined as work done by an external force in bringing the test mass from infinity to a point. Selain daripada awak, kita nak bawa roket ni lah. Kita nak bawa roket ni daripada infinity ke satu titik, satu altitude. Ya, ke satu altitude tertentu. Contohnya daripada planet Marikh, kita nak bawa ke ISS. Nak bawa ke ISS. Daripada planet Marikh itu dah kosong dah sebab tiada daya tarikan graviti yang dipengaruhi oleh bumi. Sekarang nak bawa ke sini. Jadi berapakah kerja dia? Berapakah kerja dia yang kena overcome? Sebab itu negatif sebab kita nak overcome potential energy supaya sampai ke sini. Jadi kenalah faham, kita boleh baca banyak kali. Ya, boleh baca banyak kali. Ni awak boleh screenshot sikit. Okey. Jadi kita boleh tengok daripada persamaan ini kita boleh takrifkan daripada persamaan kita boleh takrifkan iaitu the gravitational potential energy is defined as work done. Work done. W is work done. Work done by an external force in bringing, tengok gambar rajah ini kita boleh cerita in bringing the test mass from infinity to a point. Jadi daripada diagram ini kita boleh cerita from infinity to a point. So R is a distance between the point and the point mass M. So inilah equation dia. Inilah equation dia. Jadi inilah yang awak kena tahu. Nanti selebihnya adalah pada menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Okay. Now 7.3a. Derive escape velocity. Escape velocity adalah halaju lepasan terlepas. Contohnya apa yang dimaksudkan halaju lepasan? Okey, satelit kita, katakanlah saya membuat satelit bernama Sky Explorer. Satelit saya bernama Sky Explorer. Dia mengelilingi, dia ada banyak versi. Ada yang synchronize seolah-olah dia berada di situ tak berputar-putar disebabkan putaran dia sama dengan putaran bumi. Tetapi kalau dia lagi laju, sama dengan arah bumi, dia akan memutar, kita nampak dia mengelilingi bumi. Tapi kalau dia bergerak berlawanan arah putaran bumi, kita nampak dia bergerak lagi laju sebab terdapatnya relatif. Jadi escape velocity ni apabila dia dapat satu halaju yang dia tak boleh membuat gerakan membulat, dia terlepas. Dia macam awak membuat putaran baldi ke objek ke kan, awak ikat dengan dengan tali dan awak buat putaran secara horizontal dan tali tu putus, bermakna objek tu tali tu putus. Kalau dia adalah roket, dia berputar-putar tiba-tiba dia dapat halaju lepasan, so dia akan bergerak secara helix. Secara helix macam ubat nyamuk. Dia akan membulat terus pergi menjauhi. Dia macam gelongan ubat nyamuk. Macam itulah. Itu adalah halaju lepasan. Apa dia escape velocity? Escape velocity is defined as a minimum velocity required by mass m to escape completely from gravitational field to infinity in outer space. Jadi, dia akan terlepas daripada circular motion. Dia akan terus bergerak secara spiral menjauhi. Macam itulah. Okey, apa yang berlaku pada infinity? So, dekat infinity, tenaga keupayaan dia kosong. Sebab R dia adalah infinity. Sebab R dia adalah infinity. Sebab R dia adalah infinity. Bila R infinity, kosong. Kosong kali ni kosong.
Kosong kali tu kosong. Dia macam ni. Untuk satu titik tu, formula dia macam ni. Bila R tu adalah inertial, R inertial iaitu pada infinity, R1 pada infinity. Jadi apa-apa bagi infinity kita akan dapat kosong. Kita akan dapat kosong. Itulah yang menyebabkan potential energy dia kosong bila di infinity. So, final kinetic energy of the mass is given by inilah. Melebihi kosong. Ini mengikut apa ni? Mengikut conservation of energy. Conservation of energy maksud dia apa? Conservation energy maksud dia jumlah tenaga awal sama juga dengan jumlah tenaga akhir. Biasanya jumlah tenaga ini melibatkan tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Tenaga kinetik dan tenaga keupayaan. Tenaga kinetik dan keupayaan yang apa ni? Inertial sama juga dengan yang final. Itu adalah prinsip keabadian tenaga. Jadi nanti kita sambung. Berhenti di sini dulu.